Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Panai. Nombor metrik saya C18A0173. Kajian kami adalah berkaitan dengan suku kaum orang Kanak. Orang Kanak ialah merupakan salah satu daripada 18 buah suku kaum yang terdapat di Malaysia. Suku kaum Kanak juga merupakan suku kaum yang tergolong di bawah kumpulan suku kaum bangsa Melayu Proto. Masyarakat orang asli juga turut dipercayai mempunyai keunikan iaitu dari segi psikokognitif serta sosial budaya untuk setiap kaum. Seterusnya, terdapat dua rumpun yang berbeza di dalam bahasa pribumi di Malaysia, antaranya rumpun Austroasiatik serta Austronesia. Kebanyakan bahasa mereka ini ialah bahasa lisan yang diungkapkan serta hanya dalam kalangan mereka sahaja yang memahami bahasa tersebut. Saya Aina Shah binti Muhammad Nawawi C18A0023. Perkataan kanak itu sendiri berasal daripada bahasa Melayu iaitu kanak yang bermaksud anak kecil. Mereka digelar sebagai kanak kerana etnik ini dianggap sebagai yang paling kecil dan pendek berbanding daripada kumpulan yang lain. Masyarakat orang asli Kanak merupakan kumpulan yang ketiga iaitu Melayu Proto. Dari segi penampilan, mereka sama seperti orang Melayu biasa. Mereka juga menggunakan dialek Melayu tetapi dialek mereka agak kasar. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa orang asli Kanak telah tiba dari Kepulauan Riau, Indonesia sekitar 100 hingga 200 tahun yang lalu. Bahasa ibunda masyarakat Kanak dikatakan daripada bahasa rumpun Austronesia. Bahasa kedua mereka ialah bahasa Melayu, tetapi penguasaan bahasa Melayu kurang dikuasai oleh orang Kanak. Saya Nur Najia binti Syahid, nombor metrik C18A0306. Saya akan menerangkan tentang kategori masyarakat orang Kanak. Terdapat 3 suku bangsa orang asli di Malaysia iaitu Senoi dan Melayu Proto. Suku orang Kanak terletak di bawah Melayu Proto. Melayu Proto dikaitkan dengan kelompok orang asli yang ke tanah Melayu lebih awal daripada orang Melayu selain Senoi dan negeri Tok. Orang Kanak merupakan subsuku orang laut yang terkecil di Malaysia dan Indonesia. Orang Kanak, orang Seletar dan Borneo merupakan 3 subsuku yang telah digabungkan dengan suku Jakun dan Temuan. British telah menggabungkan kelompok orang asli ini kerana ingin mengurangkan masalah kemiskinan yang berlaku dalam kalangan orang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati Najwa binti Alfian, nombor metrik C18A0299. Topik ekonomi. Perkhidmatan yang disediakan oleh sektor kerajaan ini pada masa kini lebih banyak memberi peluang kepada orang asli Kanak untuk membangunkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kegiatan ekonomi orang Kanak ini mempunyai pelbagai jenis, antaranya pengumpulan hasil rotan, pertanian, memburu, memancing dan mengambil upah di ladang swasta atau kerajaan. Kesan daripada peningkatan permintaan untuk rotan telah membawa kepada ancaman kemusnahan. Oleh itu, mereka secara perlahan beralih kepada kegiatan mengusahakan sejumlah tanaman untuk mendapatkan hasil pendapatan dan menanggung keperluan harian mereka. Kerajaan juga menyediakan tanaman getah kepada mereka untuk menampung kehidupan mereka. Oleh itu, usaha yang disediakan oleh kerajaan ini untuk mengintegrasikan orang Kanak kepada kehidupan yang lebih baik. Mereka lebih suka dengan kehidupan tradisional mereka yang bersumberkan alam semula jadi seperti melalui aktiviti menanam, menuai dan memancing. Orang asli Kanak ini merupakan salah satu kelompok yang suka untuk berdepan dengan orang luar kerana mereka mempunyai masalah dalam pengurusan diri. Orang asli Kanak mempunyai pemikiran mereka yang tersendiri. Menurut pemikiran mereka, kemajuan ekonomi ibu bapa itu lebih penting daripada kemajuan bidang pendidikan. Bagi golongan muda orang Kanak pula, kebanyakan mereka tidak pergi ke sekolah, malah lebih suka untuk duduk di rumah tanpa melakukan apa-apa. Mereka hanya mendaftar sahaja tetapi jarang menghadirkan diri ke sekolah. Tidak hayallah jika orang Kanak ini dilabelkan sebagai masyarakat yang mundur dalam bidang pendidikan. Saya Dalila binti Muhammad C18A0055. Yang seterusnya ialah adat istiadat bagi suku kaum Kanak. Adat pertama ialah adat perkahwinan.
suku kaum ini masih lagi mengamalkan sistem perkahwinan sesama mereka. Mempunyai beberapa langkah yang perlu diikuti, iaitu adat merisik, bertunang dan diakhiri dengan perkahwinan. Yang seterusnya ialah adat kelahiran, di mana jiran tetangga akan diberitahu oleh suami sekiranya isteri mereka hendak bersalin. Seterusnya ialah adat kematian, di mana semua pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk kampung akan diberhentikan. Kanak-kanak juga akan memakai pengadang, iaitu badan mereka akan diletakkan arang dan juga kapur. Seterusnya ialah minuman herbal, di mana ini telah diamalkan sejak zaman dahulu lagi, iaitu sejak nenek moyang mereka. Ianya dikenali sebagai jarak anak. Perayaan di mana tahun baru disambut oleh mereka. Ianya pada asalnya merupakan upacara pemujaan dan juga penyembahan. Topik agama dan kepercayaan. Sebilangan besar orang asli Kanak ini mempunyai sifat kepatuhan terhadap kepercayaan tradisional mereka yang terdiri daripada kelompok sosial yang mengamalkan ajaran kultus dan ritual. Bagaimanapun, orang Kanak mula beragama Islam sejak tahun 1997 seramai 65 orang. Projek Joshua juga telah mengagihkan data mengikut agama masing-masing. Dengan tindakan ini, kerajaan akan mudah memberikan bantuan dan kesejahteraan masyarakat orang asli untuk mengelakkan campur tangan orang luar. Nama saya Nik Nurul Izati binti Nik Asmadi dengan nombor matrik C18A0471. Terdapat beberapa kepercayaan dan amalan pantang larang masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia yang mungkin masih diamalkan di sesetengah kaum etnik orang asli. Di antara adat yang pantang larang yang mereka amalkan adalah dengan mengelakkan daripada memuji bayi yang baru lahir, kerana mereka percaya hantu akan mengambil bayi yang dipuji setelah dilahirkan. Dari itu, sewaktu kematian, penduduk juga dilarang untuk melakukan sebarang pekerjaan kerana dikuatiri akan ditipu malapetaka ataupun bala. Bagi kanak-kanak pula, pada bahagian telinga mereka akan diconteng dengan kapur yang telah dijampi, serta kening mereka, tapak kaki mereka dan dada mereka akan disapu dengan arang yang telah dijampi oleh pawang atau bomoh mereka. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada gangguan hantu yang telah membunuh si mati tersebut. Amalan perubatan tradisional merupakan satu kaedah yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu, terutamanya kaum orang asli untuk merawat penyakit. Nama saya Siti Amira binti Tahir bernombor matrik C18A0393. Saya akan menerangkan bahagian seni kraft tangan dan seni bina rumah masyarakat orang asli Kanak. Kraft tangan yang dihasilkan oleh kaum orang asli Kanak di Mawai, Kota Tinggi, Johor ialah bakul rotan Mawai. Seperti yang kita tahu, kraft merupakan hasil ciptaan seperti barangan atau peralatan dan pembuatannya menggunakan alatan yang ringkas. Kraft tangan ini dihasilkan oleh orang asli. Orang asli merupakan ahli yang sangat arif tentang keunikan bahan semula jadi meliputi hasil hutan. Seni bina merupakan mereka bentuk membina bangunan dan struktur yang akan dihuni oleh manusia. Perumahan orang Kanak tinggal di sana kelihatan seperti pondok-pondok dan ada yang menyatakan seperti kandang ayam. Kemudian kerajaan di bawah program Skrim Penyelenggaraan Perumahan atau Skim Perumahan Kesejahteraan Rakyat SPKR telah membina 23 buah rumah untuk mereka pada masa itu. Rumah ini merangkumi 2 ruang tamu, dapur dan beranda terbuka di beranda depan. Kesimpulannya, pada hari ini dapat dilihat bahawa masyarakat kurang mengambil berat serta terdapat jurang pergaulan di antara masyarakat orang asli dengan masyarakat luar kerana martabat masyarakat orang asli ini dipandang rendah oleh masyarakat luar dari segi pendidikan dan sebagainya. Pandangan masyarakat luar terhadap masyarakat orang asli, terutama sekali terhadap masyarakat suku kaum Kanak ini, perlu diberi perhatian agar pandangan tersebut tidak terpesong ke arah yang lebih negatif. Masyarakat orang asli ini, terutama sekali suku kaum Kanak ini, merupakan sebuah masyarakat asli yang sudah lama menetap di dalam negara di samping memberi keunikan serta kepelbagaian budaya di Malaysia.
Oleh itu, masyarakat serta kerajaan perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mengambil berat tentang kehidupan masyarakat orang asli agar budaya mereka terjamin daripada kepupusan.